Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kali ini Akak akan sampaikan satu kisah yang pernah dilalui oleh seseorang. Kisahnya berlaku pada era tahun 90-an. Masa tu seseorang ni masih lagi bergelar seorang pelajar yang sedang berusaha gigih untuk menghadapi peperiksaan. Tapi sedikit masa dia turut terluang untuk dia membantu kedua orang tua dia berniaga. Jom kita ikuti kisah beliau. Saya masih ingat lagi masa tu. Saya sedang cuti sekolah. Kedegilan saya sangat kuat masa tu untuk ikut mak dan ayah saya pergi berniaga. Padahal saya tahu mereka akan bertolak dari rumah untuk ke Pasar Borong adalah sangat awal. Terlalu awal lah pendek katanya, sebab mereka nak hantar barang niaga ke Pasar Borong time tu. Kami bertolak seawal pukul 4 pagi ke Pasar Borong pada hari tersebut. Mula-mula perjalanan kami berjalan seperti biasa tanpa sebarang kejadian pelik atau apa-apa tanda kejadian mistik bakal berlaku. Tak ada langsung rasa nak meremang kepada kami, sedangkan sesetengah orang selalu je cakap kalau sesuatu perkara yang menyeramkan tu nak berlaku, kita akan rasa macam meremang, rasa bulu roma kita tu naik, bulu tengkuk kita naik kan. Kita akan rasa lain macam tu lah. Tapi tak pula pada kami untuk alami simptom-simptom tersebut. Sehinggalah kereta yang dipandu Abah memasuki satu simpang 3. Masa tu saya nampak ada seorang perempuan sedang berdiri betul-betul dekat simpang 3 tu. Perempuan tu tak menunjukkan diri seperti hantu ke, malahan dia nampak macam perempuan cantik tau. Nampak ayu sangat sebab dia pakai baju kurung bercorak bunga-bunga kecil warna merah. Macam mana saya boleh nampak corak baju dia bunga warna merah tu? Sebab perempuan tu berdiri betul-betul dekat bawah lampu jalan yang berada dekat selekoh tu. Saya masa tu berada di kerusi penumpang belakang bersebelahan bahagian mak saya duduk. Maknanya saya berada di belakang mak saya lah masa tu. Saya hanya tersenyum je bila melihat perempuan tu, dan perempuan tu juga turut sama, dia tersenyum bila kami saling berpandangan. Saya tak rasa syak apa-apa pun. Muka manusia macam tu lah saya tengok. Tak ada pun macam nampak seram bagi saya lah. Ayah saya pula dia memandu kereta time tu macam biasa je, seolah-olah dia tak kisah langsung dengan penampakan perempuan tersebut. Jadinya saya hanya terus memerhatikan keluar tingkap kereta sambil saya menghayatilah kesamaran kelam malam tu. Malam tu keadaan agak gelap lah sebab kami masih berada di kawasan yang dikelilingi dengan hutan di kiri dan kanan jalan. Kami semakin menghampiri pula satu jambatan kecil. Dulunya jambatan tu kecil, tapi sekarang dah dibesarkan sebab laluan tu dah jadi laluan utama sekarang. Kejadian ni berlaku di negeri Pahang. Saya sambung cerita. Di jambatan tu saya nampak sekali lagi perempuan tadi dengan pakaian yang sama juga. Perempuan tu berambut panjang paras bawah bahu. Orangnya kurus je. Betul-betul cantik lah pada pandangan mata saya. Bayangkanlah saya ni perempuan, remaja perempuan. Tengok perempuan tu pun saya dah rasa macam wow, cantiknya perempuan tu. Boleh bayang tak kalau orang dewasa tengok kan? Tapi agak pelik lah sebab perempuan tu merayau kawasan tu dalam waktu-waktu tersebut. Memang agak pelik sangat. Kali ni perempuan tu tak menunjukkan muka dia sebab dia berjalan sehaluan je dengan kereta ayah saya. Maknanya saya tak nampaklah muka dia. Nampak pakaian dia, ketinggian dia dan rambut dia je time tu. Saya tak berapa nak senyum lah kali ni sebab saya mula terfikirkan sesuatu yang tak logik. Kenapa
perempuan tu berjalan pada awal pagi macam tu, jam pada tangan saya belum pun lagi menunjukkan ke pukul 5 pagi. Sangat tak logik lah kalau perempuan tu berjalan sorang-sorang time macam tu. Waimah saya sekalipun nak keluar rumah sorang-sorang, saya fikir banyak kali tau. Ini kan pula dia yang nampak macam lebih tua sikit je dari saya. Saya masih diamkan diri, tapi disebabkan saya rasa macam tak senang duduk lah dengan penampakan perempuan tu, saya pun mulalah bertanya pada ayah saya, "Ayah, kenapa perempuan tu jalan sorang-sorang pagi-pagi macam ni? Dia tak takut ke ayah?" Ayah saya tak jawab lagi soalan saya. Ayah cuma minta saya cuba lelapkan mata untuk tidur sekejap. Saya tak puas hatilah. Saya tengok ibu saya pula masih lagi terlena masa tu. Ibu memang jenis mudah tidur. Kalau ayah start enjin kereta je, kadang-kadang tu ibu dah lena dah sementara menunggu ayah bersiap-siap nak ke pasar borong. Ibu selalu je bagi tahu, ayah ni lambatlah bersiap, banyak sangat itu ini mengalahkan perempuan. Ibu akan tunggu dulu dalam kereta, lepas tu ibu akan lelap lah dulu. Tapi saya lebih suka temankan ayah memandu. Saya sukakan suasana pagi, sejuk dan nyaman, tenang. Kemudiannya, saya tanya lagi ayah untuk puaskan hati saya. Ayah nampak tak apa yang saya nampak tadi? Saya perasan masa tu ayah hanya dia anggukkan kepala je. Ayah terus juga diam. Mulut ayah masa tu saya nampak seperti bercakap seorang diri lah pula. Tapi ayah bukan jawab soalan saya. Ayah sedang bacakan sesuatu yang langsung tak dapat saya dengar ataupun saya tangkap apalah yang sedang ayah kumat kamitkan time tu. Saya dengan rasa lagi tak puas hati, terus je termenung dekat tingkap semula. Tapi kali ni saya menjerit sebab saya nampak lagi perempuan yang sama sangat-sangat. Kali ni saya jadi takut serta-merta tau, sebab saya rasa tu bukan manusia, itu memang hantu. Saya jerit bagi tahu ayah, saya nampak hantu ayah. Ayah, saya nampak hantu. Lepas tu ayah dia bagi isyarat suruh diam. Shh. Tapi saya tak mampulah nak diam. Remaja perempuan kalau nampak hantu memanglah ikut sama menjerit macam orang histeria macam tu. Sebab benda tu bukan saya pernah nampak pun. Bila ayah bagi isyarat senyap tu, saya teruslah menangis. Masa saya nangis tu pula, hantu tu pun turut sama menangis. Itu yang buat saya lagi rasa macam saya nak bangun pergi empuk-empukkan je badan ayah supaya ayah nampak itu hantu. Sebab ayah tak bagi respon. Saya dah makin takut sebab dia menangis. Suara dia buat saya rasa macam meremang. Saya terhenti menangis tau time tu sebab saya terlalu takut. Seram dia lain macam kami rasa masa tu. Peliknya, ibu masih juga lagi lena. Kuat kot suara hantu tu menangis, seolah-olah hantu tu bersama dengan kami dalam kereta. Hantu perempuan tu lah. Padahal semua cermin kereta ayah memang dah tutup rapat. Kalau kita tutup rapat-rapat cermin kereta kan, lepas tu ada sesuatu berbunyi kat luar, kita akan dengar bunyi tu agak perlahan atau mungkin kita tak akan dengar bunyi tersebut. Macam tu lah kan. Tapi tak, untuk apa yang kami dengar tu. Kami dengar sangat clear. Seolah-olah macam perempuan tu berada bersama kami. Saya perasan ayah lepas tu dia pandu kereta agak laju juga. Mungkin ayah nak tinggalkan perempuan tu cepat-cepat kot. Tapi perempuan tu bukannya bodoh. Dia lagi cepat dari pemanduan ayah tahu masa tu. Sebabnya perempuan tu tiba-tiba dah pun berdiri dekat depan kereta. Ayah tak rasalah itu manusia. Jadinya ayah langgar je perempuan tu. Pelik lagi kami rasa sebab kereta kami seolah-olah sedang melanggar sesuatu. Bam, memang kuat terasa. Walhal kan itu hantu. Masa kami nampak berkali-kali perempuan tu boleh je muncul di setiap
penampakan yang saya nampak. Ayah pun perasan tau. Lepas tu ayah bagi tahu, sepatutnya realitinya itu adalah hantu. Jadi takkanlah bila hantu dilanggar, dia akan bunyi berdentum tiba-tiba kereta masa langgar. Macamnya seolah-olah langgar manusia atau binatang pula. Bukan ke hantu tu halimunan? Yelah, fikiran saya macam tu lah. Kalau kita langgar, tak loot kot. Itu perasaan saya je, sebab tak banyak pun pengetahuan saya pasal hantu ni. Ayah rasa bersalah sebab dah langgar perempuan tu. Bunyi dentuman tu seperti ayah dah langgar manusia ke dah langgar binatang. Tapi yang jelas depan mata ayah perempuan tu. Jadi ayah fikirkan ayah memang dah langgar perempuan tu. Jadinya ayah berhentikanlah kereta. Lepas tu ayah turun. Ayah nak pergi tengoklah keadaan perempuan tu. Boleh je kalau kami nak anggap itu langgar lari kan. Kita biasa dengar kan pasal langgar lari. Tapi fikirkanlah kalau keluarga kita pula dilanggar lari, apa perasaan kita? Ayah dia turun juga dari kereta. Lepas tu masa tu dia hanya ada lampu handphone je lah. Jadi dengan bantuan cahaya lampu handphone tu, ayah suluhkan dekat tempat pelanggaran tadi. Ayah tak nampak pun sebarang mangsa yang dilanggar dekat situ. Apatah lagi perempuan yang ayah langgar tu, memang ayah tak nampak langsung tak ada tanda-tanda apa pun. Wa ima darah ke atas jalan tempat ayah lalu tadi, memang tak ada. Jadi saya nampaklah muka ayah tu blur dari arah belakang. Masa tu saya nampak melalui pandangan belakang lah. Lepas tu saya tiba-tiba nampak ayah berlari, dia tuju kereta dan dia terus masuk dalam kereta tau. Ayah baca bismillah, terus ayah pandu kereta tinggalkan kawasan tu. Ayah tak cakap sepatah apa pun. Tapi masa tu ibu tetap juga masih dalam keadaan lena. Peliklah, takkanlah dalam situasi yang cemas macam tu ibu masih mampu lena. Rupanya ayah dia perasan muka ibu masa tu tengah berpeluh, tapi mata ibu masih juga pejam. Ayah tak nak berhentikan kereta lagi sebab keadaan masih agak sunyi di sepanjang jalan dan kawasan tu masih lagi kawasan berhutan. Maklumlah, jarang-jarang jumpa rumah orang kan. Banyaknya pokok-pokok hutan yang ayah nampak, kata ayah, dan ada pula pokok-pokok getah lah. Ayah lalu tu masa tu memang saya ingat lah ada pokok-pokok getah juga dekat situ. Ayah dia sambil memandu, sambil tu lah dia cuba kejutkan ibu. Tapi ibu merengek. Ibu merengek sesuatu yang saya tak berapa nak faham lah. Bahasa apalah yang ibu gunakan. Pelik lah. Ibu bercakap macam tak berbutir lah orang kata. Ayah teruskan memandu sehinggalah ternampak ada satu stesen minyak yang saya nampak masa tu tertulis Shell, belah kiri jalan, betul-betul dekat kawasan Pekan Kecil. Masa tu kami memang dah keluarlah daripada tempat kejadian tu. Ayah cepat-cepat berhentikan kereta dan ayah kejutkan ibu. Bangun yang, bangun yang, bangun. Macam tu saya cuma lakonkan je. Ambil masa juga nak kejutkan ibu tau. Seakan-akan ibu masa tu tengah meracau sambil tidur. Macam tu lah. Ayah terpaksa capai satu botol kosong dalam kereta dan ayah keluar untuk dapatkan air. Saya nampak ayah dia tuju paip air yang ada dekat tempat orang pam tayar tu kan. Ayah tak ada air dekat paip tu. Lepas tu ayah balik semula dekat kereta. Ayah terus je tuju kat tempat duduk ibu. Ayah baca bismillah. Itu memang saya dengar jelas. Ayah baca bismillah. Lepas tu ayah selawat atas Nabi. Lepas tu ayah renjiskan air pada muka ibu. Agak lambat jugalah ibu dia buka mata bagi respon. Memang terkebil-kebil. Masa tu saya baru pas menangis kan. Saya sendiri pun rasa macam letih tau. Sebab saya lalui perkara ni dengan ayah. Memang perkara ni tak boleh nak dilupakan. Lepas tu kan lebih kurang beberapa minit saya lupalah. Tapi ibu dia mula bagi respon pada panggilan ayah tu. Ayah dia tarik nafas lega lah bila ibu dah tersedar.
Rupanya ibu bagi tahu, ibu ni macam kena tindih tau. Maksudnya macam masa tu lidah dengan suara ibu dia dikunci oleh sesuatu lah, untuk menjerit, untuk minta tolong, untuk sebut Allahu Akbar ke, untuk baca ayat-ayat Al-Quran yang pendek-pendek tu kan. Jadi ibu tak boleh nak buat apa, tapi seolah-olahnya ibu nak menjerit tapi tak boleh macam tu. Badan ibu tak boleh digerakkan langsung time tu. Ibu kata penat je lah nak berlawan dengan situasi tu. Memang sangat penat. Ibu macam disuruh tidur tau, tapi ibu tak nak tidur. Tu yang ibu lawankan juga sampai berpeluh. Dan juga masa tu ibu rasa saat melalui situasi tersebut tu memang sangat menakutlah buat ibu. Sebab ibu tak rasa pun masa tu ada sesuatu yang berlaku dekat luar. Tapi ibu bagi tahu dentuman kereta ibu boleh perasan seolahnya kereta sedang aksiden, tapi ibu tak boleh nak meraba tangan, nak gerakkan badan langsung. Time tu saya tak pernah lah lalui situasi macam tu, jadi saya tak dapat nak gambarkan dengan lebih baik lah. Bila segala urusan hantar barang ke Pasar Borong selesai, selepas tu kan ayah dah rasa macam ibu dah okey, kami teruskanlah perjalanan kami ke arah tujuan kami. Kami singgahlah dekat kedai makan kawan ibu untuk sarapan pagi. Masa tu lah ayah bagi tahu, masa ayah turun tengok keadaan perempuan yang dilanggar tu macam mana. Ayah dah ternampak perempuan tu berdiri betul-betul depan mata ayah. Ayah perhatikan perempuan tu, nak tengok kot lah perempuan tu tercedera ke. Tapi perempuan tu awalnya dia tak angkat muka tau. Lepas tu dia angkat muka, dia tunjukkan muka dia dekat ayah. Ayah tak nampak lah dengan jelas masa tu, sebab lampu phone ayah tak fokus ke arah perempuan tu. Tapi ayah tahulah muka dia buruk sangat, sebab kebetulan cahaya lampu kereta bahagian belakang memang tepat menyuluh ke arah kedudukan ayah dengan perempuan tu. Lagi satu, ayah sempat perasan tau, kaki perempuan tu tak cecah tanah pun. Ayah tak tahulah macam mana tiba-tiba handphone ayah boleh suluhkan ke arah kaki, tapi memang dia tak cecah tanah. Dan yang paling seram bagi ayah, sebab masa tu ayah kan tengok kaki dia terapung. Dah lah tu bentuk kaki dia tu nampak, ayah katalah, macam kaki saya. Seram pula bila nak ingat semula. Macam kaki saya tengoklah kaki saya masa tu. Kaki saya jenis panjang tirus sikit, putih-putih. Ayah pesanlah dekat saya, kalau jumpa makhluk bernama hantu macam ni, janganlah rasa takut, sebab dia lagi suka kalau kita takut sebenarnya. Masa tu bacalah ayat-ayat suci Al-Quran ke, bacalah apa-apa yang saya boleh baca. Wak Imam sebut Allah pun tak apa, Wak Imam berzikir pun tak apa, istighfar pun tak apa. Tapi kenapa pula ayah lari lintang pukang masa nampak hantu tu? Bukan ke tu sebabkan takut hantu juga ke? Ayah kata itu sebab ayah tak nak hantu tu terusan mengganggu saya dengan ibu. Perempuan kan cepat lemah semangat. Ayah tak nak saya nampak apa-apa. Sebab itulah ayah terus je pandu kereta tinggalkan tempat tu. Ayah pesan lagi, kalau nampak hantu lepas-lepas ni, janganlah banyak tanya, tapi banyakkanlah istighfar, banyakkanlah baca ayat-ayat pendinding. Itu kan lebih membantu keadaan. Macam itulah kisah saya. Sekian semua untuk kisah pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.